Jadi pada hari ini Suaram bersama-sama dengan ahli keluarga membawa satu kes tentang penjara seumur hidup kepada Suhakam. So sedikit latar belakang terhadap kes ni, beliau OKT bernama Afendi adalah seorang anak muda berumur 20 tahun pada 2001 ditahan oleh dua orang polis. Pada waktu itu beliau menaiki motosikal tanpa memakai topi keledar bersama seorang pembonceng, dan apabila ditahan pemboncengnya melarikan diri, dan beliau diarahkan untuk berhenti di tepi lah oleh polis. Pada waktu itu berlakunya pergelutan di antara beliau bersama polis, dan beliau tanpa sengaja menarik pistol di tali lanyat polis, dan apabila beliau menarik pistol tersebut, beliau mengarahkan polis untuk melutut dan mengacukan pistol itu terhadap polis, dan beliau melarikan diri. Sejurus selepas itu beliau memberikan pistol itu kepada pakciknya dan menyorokkan dirilah. Dan apabila beliau ditahan beberapa hari selepas itu, beliau ditahan di bawah Akta Senjata Api kerana memiliki pistol memiliki senjata api. Walau bagaimanapun, ingin ditekankan bahawa pistol tersebut bukanlah milik beliau, itu adalah milik polis sendiri, dan beliau terus memberikan pistol itu terhadap pakciknya pun sebab beliau tak tahu nak buat apa. Jadi pada hari ini 4 perkara kenapa Suaram rasa sangat penting untuk kita tekankan dan kita meminta Suhakam untuk membantu. Pertama sekali adalah membantu proses pengampunan agung. Sebab kes ni pun dah terlalu lama, daripada 2001 sehingga kini dah 22 tahun. Afendi apabila dia dijatuhkan hukuman Akta Senjata Api, beliau juga dikenakan tidak kurang 6 sebatan dan penjara seumur hidup. Jadi sehingga kini dah 22 tahun, dan kita pun telah membantu untuk menghantar pengampunan agung, tapi sehingga kini tak ada feedback sebab seperti yang kita tahu, proses pengampunan agung di Malaysia ini tidak transparent. Kita tak tahu bila mereka sidang apakah prosedur dia dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi saya mengharapkan Suhakam untuk membantulah untuk melihat kes ni, apakah proses dia, dekat mana proses dia, dan apa perlu yang kita buatlah untuk membebaskannya. Yang kedua adalah mungkin meminta AGC untuk membantu dan melihat kes ini. Untuk makluman semua orang, keluarga Afendi bukanlah keluarga yang senang, dan pada waktu kes ini berlaku 2001, 22 tahun yang lepas, ahli keluarga tidak ada duit yang banyak untuk fight dekat court, nak pergi mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan sebagainya. Memang tak ada duit, tak boleh nak fight, jadi kes ni ditutup, bersalah dan tutup begitu sahajalah sehingga kini. Ketiga adalah ingin ditekankan beliau tidak mempunyai pistol, dan pistol itu diberikan kepada polisnya, kepada pakciknya, dan ini memang saya fikir meletakkan dan menahan beliau di bawah memiliki senjata api adalah sangat tak kena. Dan keempat, Afendi adalah seorang yang sangat tinggi, dia adalah 6 kaki lebih tinggi, dan kemungkinan besar polis pada waktu itu melihatnya sebagai seorang yang sangat matang. Polis pun mungkin ingat dia adalah orang badan besar, tinggi, mungkin penjenayah dan sebagainya, padahal baru pun 20 tahun. Dan kemungkinan kerana umurnya dan kurang matang dan sebagainya, beliau sebenarnya panik apabila ditahan pada waktu itu, tidak memakai topi keledar. Mungkin beliau tahu dia salah tidak memakai topi keledar, tapi untuk ditahan pada waktu itu mungkin beliau terkejut. Ada satu reaksi bagi saya. Jadi itulah perkara ini kita bawa kepada Suhakam dan meminta Suhakam untuk membantu. Dan Suhakam menjanjikan beberapa perkara. Pertama sekali, Suaram akan jumpa ahli keluarga untuk meminta lebih butiran yang lebih panjang. Kedua, Suaram akan pergi kepada penjara Tapah sendiri untuk melihat Afendi, untuk melihat keadaannya. Dan Suhakam akan membantu untuk melihat kes ni proses dia macam mana dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan Suhakam untuk menjalankan siasatan dan melakukan feedback kepada kita selepas ini. Selepas sesi ini, kita akan berjumpa balik dengan keluarga dekat tingkat 13. Kita nak lebih banyak maklumat. Sebagai contoh, seperti mana Puan Azura maklumkan, pengampunan proses permohonan pengampunan yang terakhir dibuat pada bulan 8 lepas. Cuma kita nak tahu ada tak sebelum ini pernah dibuat proses demikian, dan juga beberapa perkara. Dan juga kita mungkin dalam tempoh masa
yang munasabah, kita juga akan mengadakan lawatan untuk berjumpa dengan abang ni di penjara Tapah, untuk melihat situasi dia, dari aspek kesihatan dia, kesihatan mental dia, kesihatan tubuh badan dia, dan juga perkara lain, termasuk mendapatkan maklumat mengenai dengan proses pengampunan yang telah dibuat oleh Jabatan Penjara, terutama penjara Tapah, membabitkan Abang Wan. Okay, kita akan buat tindakan-tindakan ini. Bagi pihak saya menerima lah, bagi pihak saya menerima memorandum ni, dan kita akan buat siasatan yang adil dan secara detail dan adil lah, dan kita akan kembali kepada pihak keluarga dengan kita punya dengan dia punya inilah, apa-apa yang kita dapat tahu daripada siasatan tu, kita akan datang balik untuk memberitahu pihak keluarga, insya-Allah.